Sebab tu sebelum kita mula, saya ingat masih ada yang baru lagi. Jadi jangan lupa sudi-sudikan untuk share, kongsikan perbahasan pada malam ni. Seperti biasa, mereka yang memang setia bersama saya, alhamdulillah, terima kasih. Dalam Selasa malam Rabu ni bersama saya untuk bahas tentang akhir zaman. Okey, perbahasan kerangka timeline yang kita sedang tempuh ini, saat yang getir ini, sedang meruncing ini. Jadi malam ni memang special sikit. Special, kita jemput kita punya host, ada host, dan saya jemput juga sahabat saya, orang yang memang bukan kaleng-kaleng tadi ya, yang bersama saya dalam musafir jejak kembara menjelajah Nusantara, bahkan sampai ke Yaman. Nantilah orang yang kita tunggu, dia orang misteri juga ni. Orang biasa tapi sebenarnya luar biasa. Memang orang yang dekat dengan saya dalam perjalanan menjejak khazanah Nusantara dan juga sejarah alam Melayu Nusantara ini. Kita akan bawakan nanti, tapi saya nak start dengan mukadimah saya seperti biasa, nak letak mind setting mereka yang bersama saya pada malam ni, bahawa perbahasan saya ini bukan, kalau tengok macam perbahasan yang kadang merentas subjek dan merentas topik. Tapi pada asasnya kita memang duduk dalam kerangka perbahasan ilmu akhir zaman, tentang fitan, hadis-hadis fitan, dan tentang realiti zaman. Sebab tu pada malam ni sebenarnya, kenapa dia penting, tuan-tuan, adik-adik, ibu ayah ataupun mereka yang bersama saya nak sebut pada malam ni adalah kita nak bawa pesan, mesej yang sangat penting dan dalam makna, dia ada makna tersirat dan tersurat dengan apa yang sedang berlaku di hadapan mata kita, isyarat-isyarat yang sampai kepada kita pada hari ini. Sebab tu kita cuba kupas dan bahaskan daripada sisi dan dimensi yang saya tengoklah. Jadi insya-Allah, terima kasih pada mereka dan sudikan share, masih awal lagi. Jadi kalau boleh ramai lagi bersama kita pada malam ni, insya-Allah kita akan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala pandu kita untuk mendapat ilmu-ilmu dan juga maklumat-maklumat yang terkini lah, terbaru. Perbahasan yang bukan biasa-biasa, insya-Allah. Sebab saya sebut bahawa kita akan kupas, kita akan bongkar konspirasi, kita akan kupas ilmu akhir zaman dan kita bincangkan bersama. That is my tagline, bicara bersama saya Nurani Ma'arif. Dan jangan lupa bahawa perbahasan saya pada malam ni adalah kita akan bincang tentang realiti zaman. Bila kita bicara tentang akhir zaman, tentang hadis fitan, sebenarnya Nabi SAW menyebut atau menyampaikan, menghantar satu maklumat, satu matan, satu isyarat untuk umat di akhir zaman, umat yang berada di hadapan, yang mereka ni yang tidak berada pada zaman Nabi, pada zaman sahabat, tapi berada akan datang. Oleh kerana itulah keperluan pada kita untuk memahami realiti zaman. Ini bukan kalam saya, ini bukan word saya, tapi saya petik dan saya ambil memang daripada pewaris Nabi SAW juga yang saya sebut sebelum ini, iaitu Habib Abu Bakar Al-Adni. Habib Abu Bakar Masyhur Al-Adni, seorang ahlul bait, seorang tokoh ulama yang hari ini masih hidup di Aden di Hadramaut di Yaman. Aden dengan Hadramaut berbeza, tapi dia berpangkalan di Aden, tapi memang berulang-alik di Hadramaut dan memang merupakan orang ulama yang memang dekat dengan Habib Umar dan sebagainya, dan pernah sampai ke Malaysia. Apa yang disebut oleh Habib Abu Bakar Al-Adni ni, kita kena ambil pesan bahawa mereka disebut bahawa apabila kita membicarakan tentang hadis akhir zaman, kita lihat daripada konteks realiti zaman hari ini, apa yang sedang berlaku. Sebab isyarat-isyarat itu berlaku pada hari ini, pada masa ini, ataupun pada masa yang akan datang. Oleh kerana itu penting untuk kita pandai membaca realiti zaman. Jadi jangan kita terikat, terkongkong dengan suasana tengok balik pada belakang, balik pada melihat, maksud saya melihat hadis fitan itu dalam kerangka yang dulu, dalam keadaan dulu. Itu satu yang tidak kena menurut Habib Abu Bakar Adni. Habib Abu Bakar Adni mengeluarkan ijtihadnya tentang fiqh tahawulat. Fiqh tahawulat ni kalau boleh difahami adalah fiqh realiti zaman dalam membahaskan hadis-hadis fitan. Sebab itulah pada hari ini, walaupun bicaranya tentang tipuan emas yang akan kita bongkar, kita sebenarnya sedang membicara realiti zaman. Dan Habib Abu Bakar Al-Adni yang membicarakan bahawa dua perkara dalam kita nak melihat realiti zaman, iaitu kita kena kembali melihat zaman dan juga kita kena kembali melihat sejarah. Saya ulang, melihat realiti zaman hari ini dan kita kena melihat kembali sejarah.
Itu penting. Dan inilah topik kupasan kita pada hari ini, dan kita nak fokuskan, orang kata apa ya? Kita nak fokuskan, beri tumpuan di wilayah Nusantara ini. Apa sebenarnya yang sedang berlaku di hadapan kita ini? Untuk kita jaga iman dan tauhid kita, dan untuk kita sama-sama perkukuhkan melihat apakah ini fitnah dan apakah ini sedang berlaku kebangkitan. Dan inilah perbahasan yang nak saya bawa pada malam ni, tentang tipuan emas. Okey, jadi sudah bersedia untuk kembara perjalanan kita pada malam ni? Are you ready? Seperti mana kata sahabat saya tadi, penonton kita sediakan pena dan juga kertas atau buku untuk mencatat. Sepatutnya dah kena ada buku, dah ada kitab. Saya bahas pakai buku ni. Nah, buku ni buku saya kan. Tuan-tuan yang patut ada pada malam ni, kena adalah pena, kalam dan pena untuk menulis. Sebab saya diberikan kekuatan mudah-mudahan untuk bicara ni pada setiap minggu. Jadi kalau dah ada setiap minggu ni, kalau tengok perbahasan ni, dia dah boleh jadi ilmu dah, insya-Allah. Jadi amal jariah juga kepada saya lah. Jadi kita akan memulakan perjalanan kita, kembara kita, adventure kita pada malam ni tentang perbahasan tipuan emas, that is the word, dan juga tentang the untold story. Ini misteri di sebalik perjalanan saya dan sahabat saya, teman saya, teman seperjuangan yang kita akan tampilkan nanti, perjalanan kami di Nusantara. Jadi kita bermula dengan kalimat tipuan emas. Okey, apakah maksud tipuan emas itu? Okey, tipuan emas ni subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bahawa tuan-tuan tahu bahawa kalimat tipuan emas ni bukan daripada saya. Tipuan emas ni kalimat memang dah masyhur, yang tahu-tahulah, yang faham-faham, bahawa keluar ataupun terbit daripada Puan Masyitah Abdul Jalal, yang merupakan yang menceritakan mimpi perjalanan terakhir, ya, pengalaman mimpi dia. Jadi itu adalah trigger. Saya dah buat satu sesi kupasan perbahasan tentang mimpi itu, fenomena mimpi itu, bukan konten mimpi itu, tapi fenomena mimpi itu dari dimensi dan sisi saya. Dan saya dah jelaskan, boleh rujuk balik dalam video saya yang sebelumnya, dah ada pun, saya dah masukkan dalam video, insya-Allah saya up dalam YouTube, dan juga kalau tengok balik dalam Facebook ni memang ada saya terangkan perjalanan mimpi Puan Masyitah yang kita kenal sebagai gelarannya Sita An-Nur, dan juga apa kaitannya dengan geopolitik serantau yang sedang berlaku ini. Jadi terpulang kepada semua, sebab saya sebut bahawa apa yang akan saya sebut ni adalah apa yang saya sebut, pendapat saya, jadi saya bertanggungjawab apa yang saya sebut. Jadi mudah-mudahan kalau ada kesalahan boleh betulkan nanti. Tapi pada saya bahawa apa yang disebut oleh Puan Masyitah dalam mimpi perjalanan terakhirnya adalah satu yang dia seorang yang jujur, dan saya sendiri telah mengambil inisiatif berhubung dengan Puan Masyitah, dan saya bercakap dan menyatakan hasrat saya kata apa yang berlaku itu, dan saya nak tahu cerita yang sebenar, dan saya sedang bercakap dengan beliau lah, alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa yang dia lalui itu adalah apa yang dia lalui, ya. Dan mimpi itu ada sisi yang lain, tapi saya sebut tipuan emas tu adalah istilah yang memang dia sebut datang dalam mimpinya itu. Dan kalau ikut apa yang disebut dalam WhatsApp ataupun dalam Facebooknya, dan disebut sekali dengan saya bahawa perkataan kalimah tipuan emas itu terbit dari dalam mimpinya, dan juga dia tidak dapat menjelaskan apakah di sebalik itu. Jadi ataupun dia menjelaskan ikut perspektif dia, Puan Masyitah. Tapi saya akan bercara tentang kalimat tipuan emas itu dari perspektif saya, dimensi saya, sisi saya yang terkait dengan apa yang kita sedang hadapi hari ini. Dan saya dah mohon izin kepada dia, Puan Masyitah, untuk saya bicara daripada sisi ini. Saya tidak ada authority dan tidak ada keizinan, dan bukan hak saya untuk bicarakan kandungan mimpi itu, perjalanan mimpi itu memang daripada Puan Masyitah lah. Saya tak akan sentuh itu. Itu wallahualam, saya tidak ada punya keizinan untuk membicarakan. Itu hak peribadi dan juga apa yang dia lalui oleh Puan Masyitah. Tapi saya nak bicara tentang tipuan emas itu daripada dimensi yang berbeza. Jadi kalimat ini terbit daripada mimpi beliau, dan pada saya ia mempunyai isyarat dan juga makna tersendiri, dan untuk kita kupas daripada sisi dan dimensi yang kita akan tengok pada malam ni, yang saya akan bawa tuan-tuan dalam perbahasan perjalanan
bahawa tipuan emas ni mempunyai isyarat yang sendiri. Dan saya sebenarnya sebut bahawa saya telah tulis, saya telah nukilkan apa yang saya faham, apa yang saya dah terima dalam sebuah buku. Jadi insya-Allah di hujung nanti kita akan kita akan buat penampilan lah tentang buku tipuan emas ini. Bahawa tipuan emas ini mempunyai makna yang tersendiri, dan dia mempunyai isyarat yang tersurat dan tersirat, khususnya di wilayah Nusantara ini. Dua kalimat itu, tipuan itu dan emas itu. Ini kita bicara daripada sisi dimensi saya. Dan tuan-tuan terpulanglah kepada tuan-tuan untuk memikirkannya. Apa yang sedang berlaku, geopolitik serantau, khususnya di Laut Cina Selatan, memang ada seperti macam ada kecenderungan naratif dan kerangka ke arah konflik yang sedang meruncing, dan kalau tidak dikawal dan diselia dengan baik oleh pemimpin-pemimpin dunia dan negara, maka na'udzubillah kemungkinan besar boleh berlaku konflik, daripada konflik krisis dan boleh jadi peperangan. Dan tidak mustahil peperangan dunia itu boleh terjadi, ya. Jadi na'udzubillah, kita doakan tidak terjadilah. Jadi di situ kita akan lihat kenapa sebenarnya berlaku di kawasan wilayah Nusantara, khususnya di wilayah Sabah itu sendiri. Dan inilah kita nak tengok pada hari ini, bahawa di sebalik apa yang berlaku di hadapan mata kita ini sebenarnya adalah satu perencanaan yang sudah lama berlaku. Apabila dikaitkan dengan emas, khazanah emas, maka di sini sebenarnya memang dari sejarahnya memang ada sejarah ataupun naratif, skrip tentang emas itu di alam Melayu itu. Saya telah tulis tentang khazanah emas di alam Melayu ini dalam buku saya, tentang khazanah yang hilang, ini buku dia. Tapi buku ini dah habis di pasaran ataupun tidak diterbitkan lagi. Kalau ada pun sebenarnya saya telah kondenskan dia, saya telah ambil intipatinya, dan untuk membicarakan, saya rangkumkan dalam perbahasan pada malam ini tentang geopolitik peperangan yang akan berlaku dan juga krisis yang sedang berlaku di sebalik itu.